Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tajuk Ahkamul Quran bil Jassas. Sedikit pengenalan tentang Imam Al-Jassas. Okey, nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad dan beliau dilahirkan di kota Baghdad dan menetap di sana sehingga beliau berumur 20 tahun dan beliau berhijrah ke Baghdad pada tahun 350 Hijrah. Dan beliau bertemu dengan gurunya iaitu Imam Abi Al-Hasan Al-Khurki. Dan kemudian beliau pergi ke Al-Ahwas sebab keluarnya beliau kerana kos sara hidup di Baghdad adalah sangat tinggi. Kemudian atas nasihat gurunya, beliau merantau ke Naisabur dan berguru kepada Hakim An-Naisaburi, lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 Hijrah. Pada saat itu, beliau menetap dan mengajar di Iraq. Suatu ketika beliau pernah ditawari untuk menjadi qadi, namun beliau menolak. Dan beliau menghabiskan pengajiannya di kota Baghdad. Beliau juga mengambil manhaj zuhud daripada gurunya Imam Al-Khurki, dan daripada sikap zuhudnya itulah sampai ada beberapa tawaran kepada beliau untuk menjadi qadi, namun beliau tetap menolaknya. Antara tempat beliau menuntut ilmu, Al-Jassas ni mendapat tempat yang paling tinggi kedudukannya, iaitu dikhususkan oleh ulama Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafi dibahagikan pada salaf dan khalaf. Imam Al-Jassas ni dia adalah daripada khalaf. Dan pembahagian itu ada 7 peringkat dan beliau adalah daripada tingkatan keempat, iaitu tingkatan sahabat. Guru beliau adalah sangat ramai adalah hal ini kerana perjalanan beliau menuntut ilmu antara kota Baghdad dan An-Naisabur menyebabkan beliau ramai guru dan banyak pengetahuan, di mana jika ada berlaku perselisihan dalam ilmu pengetahuan setiap gurunya, tiada keraguan bahawa telah diketahui guru-guru beliau menunjukkan kepelbagaian bidang ilmunya. Dan antara guru beliau yang dikenali adalah Abu Al-Hasan Al-Khurki. Abu Al-Hasan Al-Khurki ni nama penuh beliau adalah Abu Al-Hasan Ubaidullah bin Al-Husain Al-Khurki, dilahirkan di kota Al-Khurq pada tahun 260 Hijrah, dan beliau menjadi seorang pemimpin Hanafiyah di Iraq. Beliau juga meluaskan ilmunya dan periwayatan. Antara buku penulisan beliau ada Al-Mukhtasar dalam fiqh, Syarah Jama' Saghir dan Kabir oleh Muhammad bin Al-Hasan, dan Risalah hanyalah berfokus pada mazhab Hanafi. Maafkan saya, pada cabang mazhab Hanafi. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 340 Hijrah di Baghdad dan dikebumikan di sana. Antara guru-guru beliau yang lain ada Abdul Al-Baqi bin Qani, Abdullah bin Ja'far bin Faris bin Darastawiyah bin Al-Murzaban Al-Farisi An-Nahwi, Muhammad bin Bakar, Abu Al-Abbas Abu Al-Qasim Al-Marwazi, Abu Ali Al-Hafiz, Abu Bakar Mukarram bin Ahmad, Abdurrahman bin Sima, dan ramai lagi. Antara catatannya adalah seramai 20 orang. Seterusnya, pelajar-pelajar beliau, Imam Al-Jassas ni beliau menyambung pengajian Baghdad selepas kematian gurunya Imam Al-Khurki, dan para fuqaha mengambil ilmu dengan beliau. Beliau berangkat ke serata tempat untuk menuntut ilmu, maka atas asbab inilah beliau mempunyai ramai anak murid. Antara anak murid beliau ialah Abu Bakar Al-Khawarizmi dan juga Abu Ja'far An-Naswi dan lain-lainnya. Ini adalah antara pelajar-pelajar beliau lah. Abu Ja'far An-Naswi, sedikit pengenalan. Beliau adalah Al-Qadi Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Mahmud An-Naswi, seorang yang alim dalam mazhab Hanafi pada zaman itu, seorang yang zuhud, alim dan sangat merendah diri. Dan antara kitab beliau ialah At-Ta'liqatu fil Khilaf, dan beliau meninggal dunia pada tahun 414 Hijrah. Seterusnya karya penulisan Imam Al-Jassas. Beliau sangat banyak meninggalkan kitab penulisan beliau yang biasanya dinamakan syarah kitab fiqh Hanafi. Maka antara penulis ialah Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Khassaf dan Al-Khurki, seperti mana kitab yang ditulis seperti itu, contohnya Ahkam Al-Quran, Usul Fiqh dan lain-lain. Dan antara salah satu karya penulisan beliau juga ialah Syarah Jami' Kabir oleh Mahmud bin Al-Hasan Al-Shaybani.
Kitab Jami' Kabir telah dibahagikan bahagian-bahagiannya oleh Imam Mahmud bin Al-Hasan Al-Syaibani yang telah meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah, iaitu sebuah kitab yang mana terbaik penulisannya dalam bidang fiqh dan banyak disyarahkan oleh ramai ulama, dan antaranya ialah Imam Al-Jassas sendiri. Tidak menemui mana-mana kesalahan dalam syarah kitab tersebut. Yang pertama, akidah Imam Al-Jassas. Menurut Al-Mansur Billah, Imam Al-Jassas, menurut beliau, Imam Al-Jassas merupakan tergolong dalam golongan Mu'tazilah. Ini berdasarkan apa yang dilihat dalam penjelasan Imam Al-Jassas dalam tafsirnya yang mempunyai unsur-unsur Mu'tazilah. Walau bagaimanapun, Imam Al-Jassas merupakan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah dan merupakan salah seorang imam yang terkenal dalam mazhab Hanafi. Seterusnya, kewafatan Imam Abu Bakar Al-Jassas. Imam Abu Bakar Al-Jassas wafat pada 7 Zulhijjah 370 Hijrah di Baghdad, di mana tempat yang sama beliau dilahirkan. Sekilas tentang kitab Ahkamul Quran. Karangan yang paling terkenal ialah tafsir Ahkam Al-Quran atau yang dikenali sebagai Tafsir Al-Jassas, Syarah Mukhtasar Al-Farahi, Syarah Mukhtasar Al-Tahawi, Syarah Al-Jami' Al-Kabir, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, beberapa kitab usul fiqh dan kitab adab Al-Quran. Beberapa kitab usul fiqh dan kitab adab Al-Quran itu semua merupakan karangan-karangan beliau. Seterusnya adalah kitab Tafsir Ahkam Al-Quran. Kitab Tafsir Ahkam Al-Quran adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Ahmad Ibnu Ali Ar-Razi. Kitab ini merupakan kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Hanafi dan Fiqh, kerana Tafsir Ahkam Al-Quran ini merupakan kitab tafsir yang lebih menjurus kepada permasalahan fiqh, terutamanya bagi fiqh Hanafi. Kitab Tafsir Ahkam Al-Quran merupakan kitab tafsir yang istimewa kerana penafsirannya menggunakan metod bil maksud, sedangkan kebiasaannya orang yang bermazhab Hanafi lebih menjurus kepada ar-ra'yi daripada riwayat. Imam Al-Jassas merupakan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi ada sebahagian orang yang memandang beliau sebagai penganut aliran Mu'tazilah. Ini adalah berdasarkan dalil dalam tafsirannya merupakan yang lebih cenderung kepada aliran Mu'tazilah. Yang kelima, Ahkam Al-Quran. Tafsir Al-Jassas ini dicetak ke dalam beberapa jilid yang penulis temukan dalam bentuk PDF. Ada sebanyak 5 jilid yang diterbitkan oleh Dar Ihya Beirut, Lebanon pada tahun 1992. Mungkin dalam terbitan terbaru, cetakan lain hanya 3 jilid atau yang selainnya. Al-Jassas tidak hanya menafsirkan Al-Quran sahaja, tetapi juga mengkritik aliran-aliran lain yang tidak sependapat dengan beliau. Bahasa yang digunakan oleh Al-Jassas dalam mengkritik aliran-aliran lain cukup keras. Tuntutan penafsiran Al-Jassas adalah: pertama, beliau menafsiri ayat dengan ayat; yang kedua, dengan hadis atau perkataan sahabat atau tabi'in; dan yang terakhir adalah dengan ra'yi ataupun pandangan. Dalam pembahasan, Al-Jassas membahaginya ke dalam bab-bab tertentu seperti pada kitab-kitab fiqh. Seterusnya, kitab Tafsir Ahkam Al-Quran ini mempunyai beberapa karakter. Di antaranya adalah: yang pertama, pembahasannya hanya mencakupi permasalahan fiqh sahaja. Yang kedua, penafsirannya menggunakan 2 metod yang digabungkan, iaitu metod bil maksur dan bil ra'yi. Yang ketiga, tidak pernah menggunakan nombor ayat yang hendak ditafsirkan, sehingga bagi orang yang ingin mencari penafsiran ayat-ayat tertentu agak sukar. Dan yang keempat, penafsirannya terlalu fanatik kepada mazhab yang diikutinya, iaitu mazhab Hanafi. Ketujuh,
Contoh penafsiran Imam Al-Jassas dalam surah Al-An'am ayat 103, perkataan la tudrikuhul absar yang bermaksud dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Makna ayat ini adalah dia tidak dilihat oleh penglihatan mata. Ini merupakan pujian dengan penundaan penglihatan mata, seperti firman Allah yang lain yang bermaksud tidak mengantuk dan tidak tidur. Surah Al-Baqarah ayat 255. Apa yang ditiadakan Allah untuk menguji dirinya dengan peniadaan penglihatan dengan mata terhadapnya, maka menetapkan kebalikannya, iaitu tidak diperkenankan dilihat. Kerana yang demikian itu bererti menetapkan sifat aib dan kurang baginya. Berdasarkan contoh yang dibawa tadi bahawa Allah itu tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata, bermaksud penafsirannya mengarah pada aliran Mu'tazilah. Kerana menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak boleh dilihat dengan menggunakan mata. Seterusnya, sumber kitab yang Al-Jassas hasilkan dia mengambil daripada guru-gurunya sendiri. Yang kedua, daripada kitab beliau yang dikarang sebelum ni. Dan yang ketiga ni rujukan yang lain. Antara guru-guru yang mempunyai disiplin ilmu itu sendiri ialah Abi Hasan Al-Qarahi, Abi Ali Al-Farisi dan Abi Amr Al-Ghulam Sa'lab, Abi Sahlu Al-Zarjaji dan Al-Hakim Al-Naisaburi. Seterusnya, kitab beliau dia juga berpegang dengan penulisan yang terdapat dalam kitab penulisan tentang hukum daripada kepentingannya yang dikarang kitab yang dikarang seperti sebelum. Yang ketiga, rujukan yang lain. Beliau juga mengambil manfaat daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama lain. Sebagai contoh, kitab Rahsia Besar yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Seterusnya, kitab penulisan daripada Abi Yusuf yang terdapat dalam khilaf pada bab proses masa terbitnya fajar. Seterusnya, daripada Abi Yusuf lagi, beliau menakalkan dalam bab perbezaan tingkatan daripada mengambil setengahnya. Seterusnya, manhaj yang terdapat dalam kitab Al-Jassas. Yang pertama, kitabnya dia mengikut bab-bab fiqh yang menerangkan ayat mufassirin dengan keterangan makna bahasa, peraturan dan apa yang menjadi kebiasaannya. Yang kedua, ianya berkaitan dengan ayat hukum dan keterangan pada khilaf salaf ulama, fuqaha, dan ia menunjukkan apa yang mereka sepakati juga. Yang khilaf padanya dalil yang diketengahkan oleh pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga, Al-Jassas juga tidak mengambil kira khilaf yang jauh dari pengertiannya. Sebagai contoh, dia merujuk dulu kepada dalil yang terdapat pada mazhab Abu Hanifah. Yang kelima, beliau juga menentang kepada perkara yang tidak disepakati oleh mazhab Hanafi. Yang terakhir sekali, yang keenam, kitab yang dikarang oleh Al-Jassas ni dalam Muqaddimah Usul Fiqh, iaitu peruntukan Al-Quran banyak mengajar tentang hukum nahwu dalam ayatnya dan menceritakan tentang kesahihan, kerajihan suatu ilmu. Antara tajuk yang diceritakan di dalam kitabnya, ia menceritakan tentang yang terdapat dalam makna ayat Al-Quran, iaitu nasakh Al-Quran dengan sunnah. Dan juga beliau mengatakan tidak mustahil ada berlakunya nasakh selepas pada zaman Rasulullah SAW. Dan juga beliau menerima kata-kata yang sahih daripada ijma' dan memerlukan kepada hujah yang baik. Di antaranya, harusnya untuk kita beristihad dengan mengambil pendapat yang elok, bukannya daripada nas yang tidak sahih. Sebelum kita membuat sesuatu hukum atau meletakkan hukum-hukum pada khilaf pendapat, kita haruslah menyemak dulu antara menyemak dulu hadis tu sahih ataupun dhaif, kena tengok sanadnya. Seterusnya, pandangan Al-Jassas dalam kitabnya, kitab Ahkam Al-Quran ini mengandungi banyak kelebihan bagi memperluaskan untuk menyebut perbezaan perundangan dan pernyataan pendapat orang lain, serta ia dapat membuktikan pendapat mereka sendiri. Al-Jassas ini juga banyak membuat pernyataan
bagi menolak kata-kata Abu Hanifah, dan beliau mencari bukti bagi menguatkan ayat hadisnya. Dia sebelum dia membuat keputusan tu, dia akan menyemak dulu hadis-hadis dia. Maknanya sahih ataupun dhaif, hasan dan sebagainya, mengikut turut yang betul. Adapun beberapa pendapat dari Al-Jassos sendiri yang cenderung kepada Mu'tazilah. Justru Al-Jassos percaya kitabnya dapat memberi khidmat kepada orang lain untuk mentafsir hadis dan ulasan bagi beberapa isu yang telah yang diambil kesempatan oleh orang lain. Al-Jassos sangat berharap dan percaya kitab dia yang beliau karang ni dapat memberi khidmat dan manfaat kepada orang lain untuk mentafsir hadis sendiri. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.